Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke program Orientasi Prasekolah Sekitar Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mahkota sesi 2022-2023 secara atas talian. Pembuka majlis, mari kita sama-sama hayati nyanyian 3 buah lagu iaitu Negaraku, Negeri Selangor dan lagu sekolah. Mohon semua menghormati. Berintegriti, berkualiti, falsafah itu mendidik kami. Putra-putri berharap mulia, bijaksana, bekerja sama satu hati. Negara sedang gerak. Terima kasih untuk guru-guru yang sayang melakukan ilmu yang dicurahkan di rumah dan doa dan restu. Kami harapkan sinar jaya tercemerlang, Bukit Mahkota terus gemilang. Bagi memberkati majlis, dipersilakan Ustaz Muhammad Ridwan bin Supardin untuk memimpin bacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسولنا الآمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Raufur Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri program taklimat prasekolah dan juga taklimat orientasi tahun 1. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah.
Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang, pelajar yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun sahsiah. Seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya dunia maupun akhirat. Ya munzilal barakah wa ya kashifal ghummah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'al khairu a'malina akhirah wa khairu a'malina khawatimuh wa khairu ayyamina yawma alqaka fih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Ridwan atas bacaan doa itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mahkota, Puan Nur Hanani binti Mat Nafi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, Profesor Madya, Dr. Mukmin bin Basri, YDPPIBG, SK Bandar Bukit Mahkota. Yang berusaha, Wan Siti Azurani, Penolong Kanan Pentadbiran, SK Bandar Bukit Mahkota sekitar. Yang dihormati, Puan Amelina binti Ismail, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Nurlaini binti Ahmad, Penolong Kanan Petang, Barisan Ibu Bapa dan Waris, Prasekolah SK Bandar Bukit Mahkota 2022-2023 serta guru-guru dan anak-anak yang diraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ibu bapa dan waris prasekolah sekitar ke program orientasi prasekolah sesi 2022-2023. Suka saya untuk memperkenalkan visi dan misi sekolah terlebih dahulu. Visi sekolah adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi sekolah untuk melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. SK Bandar Bukit Mahkota sekitar berpegang kepada moto sekolah berintegriti, berkualiti. Kebitaraan sekolah terdiri daripada permainan kriket dan juga nilam. Nilai yang dipegang oleh seluruh warga sekolah ialah saling membantu dan bekerjasama. Slogan sekitar melangkah transformasi menuju destinasi, impian direalisasi. SK Bandar Bukit Mahkota yang juga dikenali sebagai sekitar mempunyai akronim yang membawa maksud sekolah bermaklumat, emosi bersendi iman, kualiti berpaksi amalan, intelektual seimbang, teknologi cemerlang dan accountability berintegriti. Untuk pengenalan kepada ibu bapa, waris dan murid-murid, beginilah rupanya lencana dan juga bendera SK Bandar Bukit Mahkota sekitar. Ini pula merupakan lagu sekolah yang akan dipelajari oleh anak-anak semasa program transisi yang akan bermula seawal hari pertama persekolahan untuk sesi 2022-2023 nanti, iaitu pada 21 Mac insya-Allah.
Untuk pengetahuan ibu bapa dan waris, di sini adalah kekuatan sekolah yang terdiri daripada seorang guru besar iaitu saya sendiri, 4 orang penolong kanan, 100 orang guru, 7 ahli kumpulan pelaksana. Kita juga mempunyai pekerja kontrak kebersihan dan juga pengawal keselamatan yang bertugas di sesi 2 orang di sesi sebelah siang dan juga 2 orang di sesi sebelah malam. Untuk pengetahuan ibu bapa, sehingga 25 Februari 2022, kita mempunyai kekuatan enrolment murid tahun 1 hingga tahun 6 seramai 1,840 orang. InsyaAllah, untuk sesi 2022-23 nanti, untuk anak-anak tahun 1, kita akan menerima kehadiran 271 orang murid dan untuk anak-anak prasekolah seramai 50 orang iaitu untuk 2 kelas. Ini adalah teraju kepada SK Bandar Bukit Mahkota yang terdiri daripada saya sendiri dan 4 orang penolong kanan. Dan buat masa ini, salah seorang ataupun salah satu jawatan iaitu PK Co-Curriculum masih lagi belum diisi, yang mana kekosongannya bermula di awal Februari yang lepas. Ini pula adalah carta organisasi seandainya tuan-tuan ingin berurusan di pejabat yang terdiri daripada ketuanya Puan Puteri Nur Hashimah dan juga terdapat 6 orang ahli kumpulan pelaksana di bawah beliau dan 2 daripadanya terlibat secara langsung untuk menguruskan anak-anak tuan-tuan dan perempuan iaitu Puan Rosliza binti Cik Man, pembantu pengurusan murid 1 dan juga Nurul Aslina binti Bakar, pembantu pengurusan murid 2. Ini pula adalah syarta organisasi prasekolah SK Bandar Bukit Mahkota sekitar yang mana Cikgu Yusof merupakan guru prasekolah Semarak Johan dan juga Puan Salmiah binti Mat Yatim, guru prasekolah Semarak Juara. Yang ini adalah pembantu yang telah saya perkenalkan sebentar tadi dan 2 orang guru di hujungnya iaitu Cikgu Maizatul Emli yang merupakan guru pendidikan Islam prasekolah dan juga Cikgu Zalina binti Ghazali dan juga guru pendidikan Islam prasekolah. Berikut merupakan waktu persekolahan prasekolah sekitar iaitu bermula daripada pukul 7.30 waktu kehadiran murid sehinggalah jam 8 pagi. Kemudian anak-anak akan memulakan sesi pembelajaran bermula daripada pukul 8 pagi hingga 12.30 hari dan mereka akan diberi rehat bermula daripada pukul 10 hinggalah 10.30 pagi setiap hari. Dan juga anak-anak ini bolehlah diambil oleh tuan-tuan dan puan-puan selepas jam 12.30 hari. Okay, jadi untuk pengetahuan ibu bapa, medium komunikasi untuk sekolah dan juga ibu bapa adalah menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Facebook dan juga Instagram. Namun begitu, kita juga terdapat laman web sekolah untuk ibu bapa mengetahui maklumat-maklumat terkini khususnya secara bertulis. Namun demikian, untuk yang lebih pantas, selalunya kebanyakan ibu bapa memilih untuk menggunakan WhatsApp. Okey, jadi sebagaimana yang kita ketahui, negara kita masih lagi belum menang. Kita masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang mana negara kini berada dalam pelan pemulihan negara fasa yang keempat. Jadi sebagai ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan mempunyai tanggungjawab sebelum menghantar anak ke sekolah dan kami juga mempunyai tanggungjawab di pihak guru maupun pihak sekolah. Ibu bapa perlulah menjadikan kelengkapan dan peralatan yang mencukupi untuk anak-anak melalui pembelajaran prasekolah sama ada di kelas Semarak Juara maupun Semarak Johan. Kemudian, ibu bapa perlulah sentiasa setiap hari memastikan kesihatan anak-anak sebelum mereka pergi ke sekolah.
Pastikan anak-anak telah bersarapan sekurang-kurangnya sebagai lapik perut agar mereka tidak berasa lapar. Dan yang penting juga kadang-kadang sering apabila berlaku anak-anak sakit perut di sebelah pagi, biasanya didapati mereka tidak mengambil makan malam. Okay, dan kita juga mengharapkan ibu bapa sentiasa memberi sokongan emosi agar anak-anak suka hadir ke sekolah. Untuk guru pula, pemeriksaan suhu ini bukanlah lagi jadi satu kewajipan, dan seandainya kami mendapati anak-anak tidak sihat, kami akan secepat mungkin menghubungi ibu bapa. Tanggungjawab sekolah, kita akan menyediakan bilik isolasi, memastikan penjarakan sosial dipatuhi oleh semua warga sekolah. Dan untuk pengetahuan ibu bapa hanya dibenarkan untuk menghantar anak-anak sehingga hadapan pintu pagar sekolah sahaja. Kerana dalam tempoh ini, kita masih lagi mengawal pergerakan masuk orang luar di kawasan sekolah maupun PIBG. Tetapi seandainya ingin berurusan di pejabat, bolehlah membuat panggilan telefon, melapor diri di pondok pengawal dan juga menggunakan aplikasi MySejahtera sebelum masuk untuk berurusan. Tuan-tuan dan puan-puan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM kini merupakan pegangan kepada kami warga pendidik yang mana sekarang kita berada di gelombang yang ketiga, iaitu bermula tahun 2021 hinggalah tahun 2025. Iaitu diharapkan dalam gelombang yang ketiga ini, kebanyakan sekolah telah bersedia untuk melaksanakan pengurusan berasaskan sekolah secara efektif. Okay, di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan juga, jika kita lihat, maka kita hendak bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan juga sektor swasta secara meluas. Jadi saya sebagai pentadbir sekolah amat mengalu-alukan untuk ibu bapa dan waris seandainya mempunyai kepakaran untuk berkongsi idea dan juga kemahiran agar sama-sama dapat kita naikkan martabat SK Bandar Bukit Mahkota sekitar di peringkat dunia, insya-Allah. Dalam Pelan Pendidikan Malaysia juga, jika kita lihat, antara yang paling utama ialah kita nak memastikan 100% enrolment daripada prasekolah hinggalah ke peringkat menengah dapat dipenuhi menjelang tahun 2020. Namun demikian, semasa tahun 2020 ini, negara kita berhadapan dengan satu pandemik yang amat mencabar. Jadi kita berharap agar apabila kita berada di tahun 2022 ini, ibu bapa tidak lagi terputus terhadap pendidikan. Yang mana walaupun pandemik, seandainya anak-anak memang sihat, kita kenal pasti janganlah ponting kerana kita dapati ada juga ibu bapa yang tidak menghantar anak-anak ke sekolah pada tahun lepas dalam jangka waktu yang lama dan menyebabkan anak-anak mengalami keciciran, tidak kenal huruf, tidak dapat membatang suku kata, malahan lagi tidak dapat membaca dengan baik. Jadi kita berharap sekurang-kurangnya sebelum anak-anak melangkah ke tahun 1, mereka telah selesai mengenal huruf, mencantum suku kata dan juga membaca. Kalau dapat membaca dengan lancar, lebih baik. Dan juga mahir juga dalam kemahiran nombor ataupun literasi. Apa yang diharapkan oleh PPM, kita nak melahirkan anak-anak yang berpengetahuan. Kita nak melahirkan anak-anak yang mampu berfikir, berkemahiran memimpin, boleh berbahasa dalam 2 bahasa sekurang-kurangnya, memiliki etika dan kerohanian serta identiti nasional sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Untuk anak-anak prasekolah, inilah dokumen utama yang digunakan untuk prasekolah malahan tadika di seluruh Malaysia. Dan ini adalah buku-buku yang biasa kita gunakan di prasekolah
Kita juga selain daripada buku menggunakan lembaran kerja untuk aktiviti, kita juga menggunakan buku bacaan. Seandainya berlaku apa-apa kemungkinan di kemudian hari, sama ada sekolah ditutup atau kelas terpaksa dikuarantin, kita mempunyai rujukan bagaimana kita hendak melaksanakan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Apa yang kami harapkan seandainya keadaan ini berlaku, kami mengharapkan sokongan, dorongan dan dukungan daripada ibu bapa agar sama-sama memastikan anak-anak tidak terputus kepada pendidikan ini, insya-Allah. Fokus kita adalah untuk meningkatkan kemenjadian murid melalui pengajaran dan pembelajaran bermakna yang dilaksanakan oleh guru berkualiti melalui persekitaran yang meronokkan dengan sokongan dan dukungan ibu bapa serta komuniti. Mana mungkin pembelajaran abad 21 ini dapat kita laksanakan tanpa usaha yang padu daripada pihak sekolah dan ibu bapa. Ini adalah kerangka konsep untuk pendidikan abad 21 yang akan dilalui oleh anak-anak untuk melahirkan individu berwatak dengan hasil daripada kurikulum yang disampaikan, pedagogi yang disempurnakan serta pentaksiran yang dilalui. PPPM juga mengharapkan agar kita dapat membentuk murid-murid yang bukan sahaja sekadar belajar untuk mengingat dan memahami, malah murid-murid yang dapat mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta produk baru hasil daripada pembelajaran, kemahiran dan pengalaman yang dilalui di sekolah. Melalui PPPM ini, anak-anak tidak lagi belajar secara kelaziman, iaitu belajar dengan mencatat secara stereotip. Tetapi anak-anak ini diperkenalkan mencatat dengan menggunakan 8 peta pemikiran yang akan diperkenalkan oleh guru-guru semasa anak-anak belajar di dalam kelas nanti. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pengarah juga mempunyai amanat yang telah disampaikan kepada kami Barisan Guru Besar di peringkat Negeri Selangor, iaitu aspirasi JPN Selangor untuk tahun 2022. Pengarah mengharapkan yang pertama, dari segi pendidikan di Negeri Selangor sudah pastinya hashtag Selangor terbilang, yang mana aspek kualiti, produktiviti dan modernisasi diberi penekanan. Dan juga pesan pengarah agar guru-guru tidak sahaja sekadar mengajar chalk and talk di dalam kelas, tetapi mengaplikasikan penggunaan teknologi dan juga gadget di luar waktu kelas. Contohnya melalui projek based learning ataupun pembelajaran bertema, mahupun pembelajaran secara flip classroom. Untuk mencapai 3 aspirasi yang diharapkan tadi, warga JPN Selangor, termasuklah guru-guru di sekolah, perlu membuat perancangan dan susun atur gerak kerja yang teliti dan terperinci. Seluruh warga JPN Selangor perlu mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa strategi pelaksanaan yang perlu dilakukan untuk memenuhi aspirasi JPN tadi. Aspek pengoperasian sekolah haruslah memastikan pematuhan SOP di tahap yang tinggi bagi membolehkan sesi pembelajaran secara bersemuka dapat diteruskan. Ia amat penting bagi memastikan usaha melaksanakan intervensi dapat dibuat mengikut perancangan dan sesi persekolahan berjalan dengan lancar. Kitaran lengkap kurikulum kini berada
di peringkat yang terakhir. Untuk pengetahuan ibu bapa, kini kohort umur anak-anak tahun 1 2017 ataupun mereka yang melalui prasekolah pada tahun 2016 kini berada di tahun 6. Jadi, kita perlulah membuat penilaian dan meneliti kurikulum yang sedia ada untuk penambahbaikan, memastikan murid-murid mendapat pendidikan yang terbaik, mengambil kira aspek kemenjadian murid dan dapat memenuhi keperluan semasa tetapi juga keperluan yang akan datang. Untuk pengetahuan ibu bapa prasekolah, kita akan melalui program transisi. Namun demikian, program transisi ini belum ada kata putus lagi sehingga kini kita masih lagi mengikut arahan pada tahun 2021 yang mana kita laksanakan secara 43 hari. Tetapi seperti nota di bawah, ia tertakluk kepada sebarang perubahan siaran dan arahan terkini dari KPM. Jadi peringkat hari ini hinggalah ke 20 Mac 2022 merupakan fasa persediaan untuk ibu bapa, guru-guru untuk pentadbir sebelum sesi persekolahan dibuka. Okey, jadi bermula daripada hari ini hinggalah 20 Mac. Okey, pada fasa yang kedua yang akan bermula pada 21 Mac hinggalah 1 April yang kita rangkakan kemungkinan selama 10 hari, yang ini adalah proses penyesuaian murid dengan keadaan, dengan persekitaran sekolah. Bagaimana membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya, murid dan dengan guru. Dan mereka mula membina keyakinan diri bagaimana mereka hendak berkomunikasi. Jadi ada modul-modul yang akan digunakan oleh guru-guru untuk memastikan 3 objektif penyesuaian itu dapat dicapai oleh murid-murid. Kemudian kita beralih pada 4 April iaitu hinggalah ke 20 Mei kurang lebih selama 40 hari jika tak ada perubahan. Maka ini merupakan fasa persediaan yang mana apabila mereka telah keyakinan diri dapat dibina, maka murid-murid ini akan meningkatkan dengan boleh berinteraksi secara sosial dan juga mula melalui pembelajaran. Okey, yang kedua, diharapkan juga dalam fasa yang ketiga ini dapat menyediakan murid-murid dengan perubahan kemahiran dan nilai untuk pembelajaran yang seterusnya. Untuk fasa ini juga kita mengharapkan dapat membentuk sikap positif murid-murid terhadap pembelajaran. Ini juga ada modul yang akan dilalui. Jadi, kita berharap secara ansur maju anak-anak akan lebih dekat dan lebih yakin untuk datang ke sekolah insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah tanyakan dulu apa homework yang cikgu bagi, apa kerja sekolah yang perlu disiapkan. Mungkin seawal hari pertama hingga ke 10 tu, anak-anak tuan-tuan bercerita hari ini dia bermain, hari ini dia melukis, hari ini dia menyanyi. Sebenarnya itu adalah proses-proses awal untuk mereka menyesuaikan diri dengan rakan, dengan guru-guru, sebelum mereka melalui pembelajaran yang lebih formal nanti. Jadi ini adalah persediaan ibu bapa sebelum ke sekolah, pengurusan diri murid, kelengkapan alat pembelajaran, di samping juga aspek kesihatan yang mana saya sebutkan sebentar tadi. Ibu bapa mempunyai peranan juga untuk menekankan sikap tanggungjawab, kemas dan menghargai barang-barang yang telah disediakan kepada anak-anak agar mereka sentiasa menjadi anak-anak yang bertanggungjawab. Dan juga semangat dan dorongan daripada ibu bapa juga diperlukan untuk anak-anak dan ibu bapa dapat bekerjasama baik dengan kami di pihak sekolah dan juga guru-guru. Jadi ini adalah beberapa dasar-dasar KPM yang akan kita laksanakan secara tidak langsung semasa anak-anak melalui kurikulum prasekolah selama setahun pada tahun ini hinggalah
awal 2023 nanti insya-Allah. Okey, jadi ini adalah program Nilam ataupun program bacaan yang mana anak-anak di SK Bandar Bukit Mahkota ini setiap tahun insya-Allah ada yang dapat kita serahkan sekurang-kurangnya ke peringkat daerah, pernah juga ke peringkat negeri dan kebangsaan. Sukalah saya untuk kongsikan beberapa kejayaan anak-anak sekitar sebelum ini dalam beberapa bidang kemenjadian murid, dan sebenarnya kemenjadian ini adalah hasil kerjasama daripada ibu bapa dan guru serta bakat sedia ada yang ada dalam kalangan diri anak-anak. Okey, jadi ini sedikitlah. Kita pernah ada anugerah nilam di peringkat kebangsaan, daerah dan negeri. Walaupun dalam tempoh pandemik tahun lepas, anak-anak di SK Bandar Bukit Mahkota ni sangat mempunyai jati diri yang tinggi. Walaupun pandemik, walaupun belajar secara atas talian, banyak kemenjadian yang mereka rekodkan. Ini adalah hadiah-hadiah yang telah diterima serta pengiktirafan. Tahun lepas kita sempat bersemuka sekejap, sebentar. Inilah hasil kemenjadian anak-anak kita ya. Dapat jugalah mereka bermain, dan kita harapkan agar kita pada tahun ini dapat terus bersemuka insya-Allah. Jadi ini juga beberapa pertandingan, contoh kemenjadian anak-anak, dan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan mungkin satu hari nanti salah seorang daripadanya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah tadi taklimat yang telah saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak SK Bandar Bukit Mahkota Prasekolah 2022 dan 2023. Sebagai akhirnya, jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar, membeli keli. Taklimat saya sampai di sini, insya-Allah kita akan bersua nanti. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nurhanani di atas ucapan itu tadi. Seterusnya, mari kita kenali apa itu prasekolah. Sejarah kurikulum prasekolah bermula dari tahun 1986 di mana bahan program Pukal Pendidikan Prasekolah mula disebar luas ke sekolah-sekolah terpilih. Diikuti dengan pembinaan garis panduan kurikulum prasekolah Malaysia, kurikulum prasekolah kebangsaan, dokumen standard kurikulum prasekolah, dan terakhir kurikulum standard prasekolah Semakan 2017. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK telah disemak berkuat kuasa pada Januari 2017. Menggariskan bahawa tempoh pembelajaran rasmi kanak-kanak 5 tahun dan 6 tahun mestilah tidak kurang 4 jam sehari termasuk waktu rehat 5 hari seminggu, iaitu tidak kurang dari 20 jam seminggu. Fokus keutamaan KSPK adalah 4M, iaitu membaca, menulis, mengira dan menaakul. Matlamat KSPK pula ialah memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri murid agar mereka bersedia untuk menghadapi cabaran dan mengikuti pembelajaran seterusnya. Objektif KSPK terdiri daripada pertama,
menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam, mengamalkan nilai-nilai murid masyarakat Malaysia, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia, menyayangi dan menghargai alam sekitar, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri, dan yang terakhir, mengaplikasi pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Kerangka KSPK Semakan terdiri daripada 6 tunjang, iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika, serta yang terakhir, sains dan teknologi. Peruntukan waktu pembelajaran bagi prasekolah dalam masa seminggu bagi sekolah SK, iaitu yang menggunakan bahasa penghantar bahasa Melayu 60 minit seminggu, bahasa Inggeris 60 minit, aktiviti luar 60 minit, pendidikan Islam atau pendidikan moral 120 minit, matematik awal 40 minit, aktiviti pembelajaran 800 minit dan main bebas 60 minit. Berjumlah 1,200 minit atau 4 jam. Berikut dipaparkan contoh jadual waktu murid prasekolah di mana sesi pembelajaran bermula pada pukul 8 pagi dan tamat pada pukul 12 tengah hari. Prasekolah juga menjalankan pentaksirannya sendiri. Walau bagaimanapun, ia hanyalah satu proses yang sistematik untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan dan pembelajaran murid. Tidak ada ujian atau peperiksaan dan murid tidak dilabel dengan grade. Tujuan pentaksiran adalah untuk mengesan pertumbuhan dan perkembangan murid, mengenal pasti kecerdasan dan potensi, mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid, memberi maklum balas kemajuan murid dan merancang tindakan susulan. Pentaksiran dijalankan dengan pelbagai cara oleh guru-guru prasekolah. Seterusnya, mari kita lihat syarat-syarat kemasukan ke prasekolah. Pertama, merit pendapatan ibu bapa atau penjaga berdasarkan tahap pendapatan per kapita keluarga daripada rendah ke tinggi. Kedua, keutamaan kepada murid yang lahir pada 2 Januari 2016 sehingga 2 Januari 2017. Ketiga, murid yang berstatus warga negara Malaysia sahaja. Keempat, jumlah murid bagi setiap kelas tidak melebihi 25 orang. Kelima, permohonan yang lengkap dan mematuhi tarikh yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Berikut adalah peruntukan bantuan persekolahan yang diterima oleh murid prasekolah. Peruntukan pertama ialah peruntukan bantuan geran per kapita sekolah PCG dengan nilai RM100 bagi setiap murid untuk setahun. Yang kedua, peruntukan bantuan ko-kurikulum prasekolah BKKP dengan nilai RM25 bagi setiap murid untuk setahun. Dan yang terakhir, peruntukan bantuan makan prasekolah bernilai RM2 bagi setiap murid untuk 200 hari. Seterusnya, dipaparkan senarai menu sarapan pagi dan kudapan yang dihidangkan kepada murid-murid prasekolah mengikut minggu.
Pelbagai aktiviti diadakan di prasekolah sepanjang tahun. Antara aktiviti-aktiviti tersebut, pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan dan rawatan pergigian, majlis hari lahir, sambutan hari kemerdekaan, Maulidur Rasul, lawatan prasekolah, sambutan hari kanak-kanak, hari graduasi dan kecemerlangan, projek sarana ibu bapa dan penjaga, sesi fotografi prasekolah dan pelbagai aktiviti-aktiviti yang dikira sesuai dengan murid-murid prasekolah. Dipaparkan contoh pakaian murid prasekolah. Bagi murid lelaki, kemeja T warna putih berkolar lengan pendek, seluar trek panjang berwarna biru gelap, lencana sekolah, kasut kanvas putih dan berstoking putih. Bagi murid perempuan bertudung, kemeja T warna putih berkolar lengan panjang, seluar trek panjang warna biru gelap, tudung putih, lencana sekolah, kasut kanvas putih dan berstoking putih. Begitu juga pakaian yang sama pada murid perempuan yang tidak bertudung. Dipaparkan cara susunan lencana dan tanda nama. Berikut ialah peranan ibu bapa atau penjaga atau waris terhadap anak-anak prasekolah. Ibu bapa atau penjaga atau waris wajib mengambil anak tepat pada jam 12.30 hari. Bertanggungjawab serta menanggung segala risiko keselamatan murid selepas jam 12.30 hari. Pihak sekolah, guru-guru juga pembantu pengurusan murid tidak boleh dipersalahkan jika sebarang kemalangan atau perkara buruk berlaku. Ibu bapa perlu memaklumkan kepada guru kelas atau pembantu pengurusan murid sekiranya mewakilkan pihak lain untuk mengambil murid. Ketidakhadiran murid ke sekolah perlu dimaklumkan kepada guru. Perlu menyediakan satu salinan baju dan seluar, berus gigi, ubat gigi dan cawan plastik. Peralatan ini akan ditinggalkan di kelas prasekolah. Setiap barang keperluan murid seperti alat tulis, buku sekolah, kasut, baju sekolah dan keperluan lain perlu ditanda nama. Ibu bapa, penjaga atau waris dikehendaki mengisi dan melengkapkan dokumen serta menghantar sebelum atau pada 31 Mac 2022. Yang pertama, borang maklumat murid. Kedua, menyerahkan 4 kemping gambar ukuran pasport. Ketiga, salinan dokumen sijil lahir 3 salinan, MyKit 3 salinan, kad pengenalan ibu dan bapa 3 salinan, penyata gaji terkini ibu dan bapa atau penjaga 3 salinan. Keempat, buku tulis yang lengkap ditulis nama. Borang maklumat murid akan diberikan pada hari pertama persekolahan. Mari kita lihat pula peranan murid prasekolah. Murid wajib untuk hadir ke sekolah pada hari persekolahan jika sihat. Perlu mematuhi peraturan sekolah dan prasekolah serta melaksanakan kerja rumah yang diberi oleh guru. Berikut ialah peranan sekolah. Pihak sekolah berhak untuk memberi amaran secara bertulis atau lisan kepada ibu bapa atau penjaga atau waris mengikut ketetapan berikut. Pertama, kerap dan selalu lewat dalam menghantar anak ke sekolah. Kedua, kerap dan selalu lewat mengambil anak pulang dari sekolah. Dan ketiga, menggugurkan nama dan kelayakan murid dari senarai nama murid prasekolah jika didapati kehadiran bulanan murid
tidak memuaskan tanpa memaklumkan sebarang alasan yang munasabah kepada pihak sekolah. Seterusnya, peraturan di prasekolah. Pertama, murid yang sihat sahaja dibenarkan hadir ke sekolah. Kedua, murid perlu berkasut hitam atau putih dan berstoking hitam atau putih ke sekolah. Ketiga, murid tidak dibenarkan memakai barangan berharga ketika hadir ke sekolah dan sebarang kehilangan adalah tanggungjawab ibu bapa atau penjaga atau waris masing-masing. Keempat, ibu bapa atau penjaga atau waris tidak dibenarkan menunggu murid di luar kelas. Kelima, sekiranya murid meragam atau tantrum, ibu bapa dikehendaki membawa balik anak masing-masing. Dan yang keenam, jika ada sebarang cadangan atau pertanyaan berkaitan pembelajaran anak, sila datang berjumpa dan berbincang dengan guru di kelas prasekolah selepas jam 12 tengah hari. Seterusnya, dipaparkan norma baharu yang perlu diaplikasi di sekolah demi memutuskan rantaian COVID-19. Norma baharu di sekolah, pertama, perlu menjalani saringan kesihatan. Seterusnya, etika batuk dan bersin yang betul. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Orientasi norma baharu, lakukan pembersihan pada permukaan yang kerap disentuh. Amalkan penjarakan sosial dan hindari tempat sesak, sempit dan sembang dekat. Saranan kepada warga sekolah. Pertama, saringan kesihatan di pintu masuk. Kedua, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Ketiga, pematuhan penjarakan sosial seperti di bilik PDP, bilik mesyuarat, dewan makan asrama, pondok menunggu. Keempat, amalan etika batuk dan bersin yang betul. Kelima, tiada aktiviti yang melibatkan perhimpunan. Keenam, lakukan pembersihan pada permukaan yang kerap disentuh. Ketujuh, buka tingkap dan pintu bilik PDP bagi pengudaraan yang baik. Dan terakhir, tanda sekolah sentiasa bersih dan sabun disediakan. Norma baharu di sekolah yang disarankan kepada ibu bapa: memastikan anak tidak ke sekolah jika bergejala seperti batuk, demam atau sesak nafas. Mengajar anak langkah mencuci tangan dengan betul. Menasihati anak mengamalkan penjarakan sosial dan mendidik anak amalan batuk dan bersin dengan betul. Seterusnya, saksikan video tata cara kehadiran ke prasekolah dalam norma baharu. Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak? Seronok tak nak masuk sekolah semula? Okey, sebelum kita masuk ke sekolah, jom kita belajar tata cara kita nak masuk ke sekolah nanti. Ibu bapa atau pemandu van menghantar murid ke pintu pagar sekolah. Murid akan disambut oleh PPM yang akan mengambil suhu badan murid. Ibu bapa atau pemandu van perlu menunggu proses ini selesai. Jika murid mempunyai suhu 37.5 darjah Celsius dan lebih atau bergejala, akan dibawa pulang oleh penjaga. Seterusnya, murid akan berjalan ke kelas dengan penjarakan sosial mengikut laluan yang telah ditetapkan. Murid akan membuka kasut, mengambil alat tulis, menyimpan beg di rak dan basuh tangan sebelum masuk ke dalam kelas. Meja di dalam kelas telah disusun mengikut penjarakan yang telah ditetapkan dan dilabelkan dengan nama murid. Murid akan duduk di meja yang telah disediakan. Pada waktu rehat, PPM akan menghantar makanan dan minuman ke meja murid. Murid akan makan di meja masing-masing. Setelah selesai makan, PPM akan mengambil bekas makanan. Murid akan mengelap meja masing-masing, kemudian akan mencuci tangan dengan air dan sabun.
Bagi kegunaan tanda semula, seorang murid sahaja dibenarkan pada satu masa. Pada waktu pulang, murid akan keluar kelas mengikut giliran, menyimpan alat tulis dan buku ke dalam beg, memakai kasut dan mencuci tangan sekali lagi. Murid akan beratur pada penanda penjarakan yang disediakan. Murid akan beratur pada setiap tiang di laluan sebagai penjarakan sosial sementara menunggu kehadiran ibu bapa atau penjaga tiba. Jangan lupa pakai mask, Jaga kebersihan. Dan kekal sehat. Jom kawan-kawan, kita ke sekolah. Jumpa nanti. Bye. Demikian taklimat dan maklumat yang ingin kami kongsikan kepada tuan-puan. Sebarang pertanyaan atau maklum balas mohon ajukan di medium Telegram Prasekolah 2022. Sekian, terima kasih.